Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amala mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, dan sebagaimana biasanya sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan kitab kita Wiqayatul Insan. Dan sedikit kelainan pada malam ini kerana saya nak maklumkannya kepada mereka yang mengikuti kuliah saya pada malam ini tentang perbincangan yang terdapat dalam kitab. Sepanjang beberapa sesi kita yang lepas kan, kita bincangkan tentang zikir, betul kan? Okay. Dan sebenarnya daripada permulaan awal perbincangan berkenaan dengan keutamaan zikir mendinding diri dari jin dan syaitan dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula daripada perbincangan itu dimuatkan kepada kita dengan pelbagai macam zikir untuk kita amalkan sebagai pendinding. Dan zikir-zikir ini dia tak semestinya untuk zikir yang kita sebut ada satu unsur untuk mendinding, tidak. Tapi sebenarnya diberikan kepada kita dengan pelbagai macam zikir. Contohnya zikir ketika rukuk dan sujud, zikir setelah selesai salam, zikir waktu pagi dan petang dan sebagainya. Kerana kita, jangan lupa kita ada bincangkan pada sesi yang pertamanya, menyatakan bahawa zikir ini bila seseorang berzikir kepada Allah, dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan akan menjauh dari diri dia. Tak kira apa jua bentuk zikir. Zikir itu memang khusus untuk menghalang ataupun membenteng diri dari jin ataupun syaitan, ataupun zikir yang biasa, zikir yang memiliki keutamaan-keutamaan yang lain. Okay, contoh macam zikir mendapat musibah, zikir menjenguk orang sakit, zikir menziarahi kuburan. Bila kita baca, dia tidak ada kena-mengena dengan nak dinding diri dari jin dan syaitan. Tetapi keutamaan zikir itu sendiri, yang mana ianya dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insan yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan, jin akan sukar untuk mengganggu. Walaupun kita kata boleh memang tak boleh. Tetapi sukar untuk mereka ni ganggu. Kalau kena juga gangguan daripada jin dan syaitan, itu merupakan, kita sebut takdir Allah Subhanahu Wa Taala lah, ujian dan cabaran untuk seseorang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan sebenarnya pada malam ini saya nak terus masuk kepada bahagian kedua yang terdapat dalam kitab kita. Maknanya saya takkan pergi kepada satu persatu zikir-zikir yang ada dimuatkan. Dan saya yakin zikir-zikir ni semua kita boleh baca sendiri dan kemudiannya nanti dapat diamalkan, dihafal, walaupun saya tak bacalah satu persatu. Kerana bagi saya boleh saja zikir-zikir ini dibaca sendiri, lalu dihafal dan diamalkan. Dan jelas dalam kitab ini juga menyebutkan zikir ini tujuannya untuk apa, bersama di situ juga disertakan kepada kita dengan rujukannya, bukan saja rujukan, bahkan ada maksudnya yang boleh kita baca dan kita fahami, mudah-mudahan insya-Allah. Baik, jadi pada malam ini kita akan terus masuk kepada bahagian kedua yang terdapat dalam kitab kita, kerana mungkin ramai yang tidak tahu kitab ini terbahagi kepada dua kitab. Satu, kitab tentang mendinding diri daripada jin dan syaitan. Kedua ialah kitab yang masih lagi dikarang oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Namun perbahasan yang kedua ini dia lebih khusus ataupun lebih detail tentang sihir, bagaimana seseorang dia nak mendinding dirinya daripada sihir. Dan kita akan jelaskan di dalam kitab yang kedua ini berkaitan dengan pengertian sihir, dalil-dalil
Al-Quran dan As-Sunnah berkaitan dengan sihir, bagaimana para ulama mensyarahkan dalil-dalil ini. Dan saya melihat, Masya Allah, Tabarakallah, penjelasan diberikan detail tentang keberadaan kisah-kisah sihir dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang mana nanti kita akan bincangkan. Jadi, pertama sekali pada malam ini kita akan masuk pada perbincangan di bahagian yang kedua dan kita akan masuk pada definisi, pengertian berkaitan ataupun tentang sihir untuk kita lebih faham apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sihir menurut perspektif agama kita. Ya, menurut perspektif agama kita yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi, kita pergi kepada perbahasan yang mana perbahasan akan masuk kepada perbincangan sihir dan pengertiannya berada di muka surat 545. Jadi, kita akan mulakan perbincangan di muka surat 545. Pengertian sihir daripada sudut bahasa, istilah dan bagaimana kita nak faham sihir ini secara detail. Apa yang berlaku berkaitan dengan sihir tersebut. Okey, baik, terus kita pergi kepada perkataan sihir menurut bahasa. Ada pelbagai macam pendapat yang ditampilkan dalam kitab kita tentang pengertian sihir dari sudut bahasa. Jadi, pertama sekali diberikan kepada kita dengan satu pandangan iaitu daripada Al-Layth yang mana beliau berkata, sihir ini adalah satu perbuatan yang mendekatkan diri kepada syaitan dan dengan pertolongan darinya. Sihir, perbuatan yang mana mendekatkan diri kita dengan syaitan dan perbuatan yang mana kita boleh dapat pertolongan dari syaitan. Ini pengertian yang pertama diberikan kepada kita. Masuk kepada pengertian yang kedua, ya, lihat di situ. Pengertian yang kedua disebutkan yang mana diambil daripada pendapat Al-Azhari di situ. Dia berkata, erti kata sihir adalah memalingkan sesuatu dari hakikat yang sebenarnya kepada yang lain. Boleh faham maksudnya? Baik, kita lihat kepada penerangan demi penerangan yang diberikan berasal daripada poin kita yang kedua di situ. Memalingkan sesuatu dari hakikat yang sebenarnya kepada yang lain. Maksudnya di sini, Ibn Manzur beliau menjelaskan. Seolah-olah, seakan-akan tukang sihir, iaitu ahli sihir tersebut, menampakkan sesuatu yang batil dalam bentuk yang benar dan membayangkan sesuatu tidak menurut hakikat yang sebenarnya. Benda tu tak ada. Tetapi ahli sihir ni tunjuk seolah-olah benda itu ada di hadapan mata kita. Jadi ini dipanggil sebagai sihir menurut bahasa. Ya, itu maksudnya. Sebab tu dia kata seakan-akan, seolah-olah ahli sihir ini menampakkan sesuatu yang batil, sesuatu yang buruk dalam bentuk yang benar. Kita sebenarnya benda tu tak ada. Tetapi dia tunjukkan kepada kita benda tu ada di hadapan mata kita. Sebab itu kadang-kadang ada orang yang dia ni terkena sihir, dia sahaja yang nampak, orang lain tidak nampak. Betul tak? So dalam keadaan yang begini, kita panggil inilah sesuatu perbuatan yang mana ditujukan kepada seseorang, yang mana orang itu dinampakkan dengan sesuatu yang tidak sebagaimana sepatutnya. Okey. Jadi penyihir tersebut, Ibn Manzur menjelaskan, penyihir tersebut telah menyihir sesuatu dari aslinya. Bererti dia telah memalingkan bentuk yang sebenarnya kepada bentuk yang lain. Contoh, kita tengok pensel. Tapi bila kita tengok pensel tu dia berubah menjadi bentuk ular. Ini contoh. Ini sebagaimana kan yang berlakulah kepada Nabi Musa AS. Kalau kita lihat bagaimana pertarungan sihir yang berlaku antara Nabi Musa dan juga ahli sihir yang diupah oleh Firaun untuk menentang ataupun untuk menunjukkan kehebatan dirinya. Tapi Nabi Musa dia tidak menggunakan sihir. Nabi Musa, baginda menggunakan
mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Berbeza dengan ahli sihir, dia menyihir pandangan manusia. Mereka ni di kalangan ahli sihir Firaun ni, mereka menyihir pandangan orang yang menonton pertandingan tersebut, perlawanan tersebut. Mereka ni menyihir supaya melihat sesuatu yang seolah-olah ada tapi tak ada. Itulah keadaannya. Jadi di sini kita lihat ada penerangan lain yang disebutkan kepada kita kenapa orang Arab menamakan sihir itu sebagai sihir. Dijelaskan kepada kita kerana ia mengubah sihat menjadi sakit. Jadi sihir ni kebiasaannya dia akan buat perkara yang dah asalnya elok, asalnya baik, tapi kemudian ia merubah keadaan itu menjadi tidak elok dan akhirnya sakit. Kemudian ada juga pendapat di sini yang menyebutkan daripada Ibn Faris mendefinisikan sihir dengan berkata sesuatu kaum mengatakan sihir adalah menampakkan sesuatu yang batil dalam bentuk kebenaran. Dan disebutkan juga di sini dengan keadaan-keadaan yang sebagainya. Maknanya adalah pendapat-pendapat yang banyak ditampilkan dalam kitab kita. Hanya daripada sudut bahasa sahaja. Baik, kita pergi kepada penerangan daripada sudut istilah. Adakah ia sama sebagaimana dari sudut bahasa? Kebiasaannya bahasanya lebih kepada perkataan yang diambil daripada kamus, kan? Penerangan-penerangan yang diambil penjelasannya, definisinya daripada kamus, daripada ahli bahasa, begitu. Tapi bila kita pergi daripada sudut istilah syarak ataupun istilah syar'i, ia adalah penerangan, penjelasan yang diberikan di kalangan para ulama. Dalam kitab tafsir mereka, dalam kitab fiqh, contohnya dalam kitab-kitab keagamaan lah. Itu keagamaan ni keagamaan Islam maksud saya. Jadi di sini kita lihat ada tiga pendapat daripada para ulama yang ditampilkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali di dalam kitabnya ini berkenaan dengan maksud sihir daripada sudut istilah syarak. Okay, dalam slide saya nyatakan dua sahaja. Kita lihat di sini. Pertama sekali, dia menukil pendapat daripada Imam Ar-Razi. Iaitu Fakhruddin Ar-Razi yang mana berkata, maksud sihir ini daripada sudut istilah ialah setiap sesuatu yang tersembunyi penyebabnya dikhayalkan tidak sebagaimana, minta maaf saya silap taipan di situ, dikhayalkan tidak sebagaimana mestinya. Sehingga tidak ubahnya seperti pengelabuan dan penipuan. Maknanya benda itu hanyalah khayalan. Ya, tak sebagaimana yang asalnya. Jadi dia adalah perkara yang tersembunyi, yang kita tak tahu apa puncanya, kebiasaannya begitu. Contoh, ada orang sakit tapi tak tahu puncanya apa. Ini kebiasaannya sihir begitu. Dah pergi doktor, dah x-ray, dah buat apalah macam-macam scan, tapi tak tahu, tak kenal lagi punca penyakitnya di mana. Tapi dia sakit. Dia sakit begitu keadaannya. Sebab tu tadi Imam Ar-Razi dia kata, sesuatu yang tersembunyi penyebabnya. Kita tak tahu apa sebabnya. Tiba-tiba sakit tu datang, tiba-tiba kemudaratan ada, dan kemudian ia juga antara perkara yang dikhayalkan. Dan tidak sebagaimana yang asalnya. Begitulah keadaannya. Sehingga tidak ubahnya seperti satu bentuk penipuan yang berlaku. Sehingga kalau orang yang tidak terkena sihir ini, dia akan kata orang ni mungkinlah dia ni nak attract attention ke apa kan. Ataupun mungkinlah orang ni tak ada apa-apa, tiba-tiba kata ginilah, tak ada nampak apa-apa, tiba-tiba nampak ada terbang lah apalah kan. Perkara-perkara yang begini adalah bentuk penipuan. Ataupun kalau dia tak terkena sihir, dia yang mengamalkan sihir. Yang mana dia buat orang lain tertipu dengan perbuatan dia. Mungkin dia kata, awak nak tengok saya terbang. Dia terbang. Gitu kan. Kita pun, sebenarnya itu adalah sihir yang dia lakukan. Sehingga orang ini, dia percaya ataupun dia dikelabui dengan penipuan orang yang memiliki ilmu sihir itu tadi. Okey, baik. Terus kita pergi kepada pendapat yang ditampilkan oleh Imam Al-Maqdisi. Di sini, Imam Al-Maqdisi beliau menjelaskan dengan maksud daripada istilah syarak itu ialah sihir adalah ikatan, mantra dan jampi sama ada ia dibaca atau ditulis.
Jadi kadang-kadang ada tali-tali yang diikat. Ini sebagaimana yang terdapat dalam surah Qul huwallahu ahad. Kan ada uqad. Ada perkataan uqad itu yang makna penyihir wanita, dia meniup pada buhul-buhul ataupun pada ikatan-ikatan. Maknanya di sini ada tali yang mereka ikat, lalu mereka tiup dengan membaca jampi serapah pada tali-tali ini untuk menyihir seseorang individu. Keadaannya begitu. Ini maksud ikatan. Ataupun lah biasa kan, kalau nampak lah ya, kadang-kadang ada orang post ke apa-apa dalam macam bentuk patung yang diikat sana, diikat sini. Ini keadaan-keadaan yang boleh kita maksudkan dengan ikatan. Kemudian mantra dan jampi serapah. Mantra ni dan jampi bagi saya lebih kurang sama lah. Yang mana kedua-dua ini tak semestinya dibaca. Jadi jampi serapah ini dia tak semestinya dibaca, tetapi boleh juga ditulis sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Maqdisi itu tadi. Jadi kita ambil kertas, kita tulis, lalu kita letak dekat satu tempat. Itu juga boleh dipanggil sebagai sihir. Yang mana mungkin sihir itu berpotensi lah dalam keadaan yang ditulis. Dia memiliki sesuatu yang dipercayai, memiliki fungsi untuk merosakkan tempat keadaan. Kan kadang-kadang kita adalah orang buat sesuatu, dia tulis dekat kertas, dia lipat-lipat-lipat, bungkusan kain kuning, letak dalam beg sebagai tangkal lah. Ini dimaksudkan, maknanya jampi, dia tak semestinya kita baca. Okay? Kita sembur dekat orang gitu kan. Tapi boleh juga dengan keadaan yang ditulis. Baik, boleh juga kita lihat di sini pendapat beliau iaitu Imam Al-Maqdisi. Beliau menjelaskan ia adalah sesuatu yang boleh memberikan pengaruh pada badan. Maknanya bila dinamakannya sihir, sihir ini kita percaya ia boleh berikan pengaruh pada badan kita, hati, akal orang yang disihir tanpa perlu menyentuhnya. Maknanya ahli sihir ini dia tak perlu pergi dekat dengan orang yang dia sihir. Dia daripada jauh saja dia dah boleh memberikan pengaruh kesan kepada orang itu dengan sihirnya sahaja. Pada akal, pada hati, kan, pada tubuh badan dia, padahal dia tak pernah jumpa pun dengan orang ini. Jadi ini pengaruh lah yang boleh didapati daripada sihir. Dan Imam Al-Maqdisi juga ada menjelaskan kepada kita lah yang saya tak letakkan di slide saya di sini. Disebutkan begini, di antaranya ada yang mengakibatkan kematian. Jadi pengaruh kesan sihir ini dia boleh menyebabkan kematian, kesakitan. Seorang suami tidak boleh menggauli isterinya, itu tidak boleh mengadakan hubungan badan dengan isterinya, ataupun perceraian antara suami isteri. Ini juga boleh berlaku dan menimbulkan kebencian. Sebab tu tadi dia kata sihir ini dia boleh beri pengaruh kepada badan kita, akal kita dan juga hati kita. Sayang jadi benci, sakit, sihat jadi sakit, kan? Akal kita yang mungkin waras boleh jadi tiba-tiba tak berapa nak waras. Begitulah keadaannya. Kemudian dia kata atau rasa cinta kepada dua orang. Jadi ini ikutlah kepada apa yang dibuat oleh ahli sihir itu tadi. Dan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya, dia juga ada menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, ketika dia menjelaskan maksud sihir ini daripada sudut istilah syarak, dia kata sihir terbentuk oleh adanya pengaruh-pengaruh jiwa yang jahat. Maknanya ada unsur-unsur jahat. Sihir ni dia tak boleh terbentuk jika tidak ada unsur jahat ini. Maka ini pendapat Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. So, dia kata, kalaulah itu dinamakan dengan sihir, yang kita nak faham dengan sihir, dia kebiasaannya ada unsur ataupun ada pengaruh-pengaruh jiwa yang jahat yang berinteraksi dengan kekuatan alam. Maksudnya dengan sesuatu yang ada di sekitar kita ini. Jin, syaitan, ini maksudnya. Pengaruh jahat ini, dengan pengaruh jahat ini iaitu jin dan syaitan, mereka buat sesuatu pada alam. Alam ni boleh kita kata apa-apa yang ada di sekitar kita untuk memberikan pengaruh pada benda-benda tersebut. Okey, contoh jin ataupun iblis, syaitan ni semua yang mana dia punya tentera ni adalah di kalangan bomoh, ahli sihir, mereka boleh bantu
Ini pengaruh daripada mereka, tukang sihir ini, untuk membentukkan sebatang pokok menjadi satu makhluk gergasi yang besar mungkin. Ini maksudnya ada pengaruh jahat. Mengapa ahli sihir itu boleh melakukan sedemikian? Kerana ada pengaruh jahat yang berada dengan dia yang menyebabkan dia mampu untuk mengubah apa yang ada di sekitarnya kepada sesuatu yang mungkin pada sudut akal kita yang logik mustahil itu akan berlaku. Jadi inilah yang kita panggil sebagai pengertian daripada sudut istilah syarak yang diambil daripada ketiga-tiga pendapat di kalangan para ulama itu tadi. Dan kita ada pengertian yang lebih umum, maksudnya bukan umum lah, maksudnya pengertian yang mana kita semua perlu faham secara detailnya bagaimana sihir itu berlaku. Yang bila kita nampak perbuatan itu ataupun mungkin dihadapi oleh seseorang, kita dapat faham ini sebenarnya adalah sihir. Ia bukan sesuatu yang biasa. Maka dalam kitab kita ini ada perbincangan berkenaan dengan pengertian sihir. Yang mana kita lihat di muka surat 546 Imam ataupun Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitabnya ini, dia menyebutkan bahawa sihir ini berlaku apabila ada kesepakatan antara ahli sihir. Ahli sihir ni kita boleh fahami begini jemaah. Orang yang mengamalkan ilmu sihir. Dukun, bomo, tukang tenung, ahli nujum lah. Tukang tenun nanti takut macam orang tenun kain tu kita panggil dia sihir pula. Salah-salah. Istilah yang saya gunakan salah, maaf. Nujum, tukang telik kan, dia boleh tenung apa-apa yang ada ataupun dia boleh tengok rupa orang. Ini perkara-perkara yang kita boleh panggil ahli sihir kerana dia mengamalkan ilmu itu. Tetapi kenapa dia boleh mengamalkan ilmu tersebut? Kerana di sini Syekh Wahid Abdul Salam Bali menjelaskan kepada kita kerana dia sudah ada agreement, sudah ada kesepakatan antara dia dengan syaitan. Yang mana dengan syarat, kalau dia nak mengamalkan ilmu tersebut, ahli sihir harus melaksanakan sebahagian perbuatan yang diharamkan atau bentuk-bentuk kesyirikan. Jadi bentuk-bentuk yang diharamkan dan kesyirikan ini ada banyak. Ikutlah kepada apa yang syaitan nak dia lakukan. Dan di sini, dalam kitab kita, bermula daripada muka surat 546 hingga muka surat 547, ada disenaraikan kepada kita dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin diperintahkan syaitan untuk dilakukan oleh ahli sihir tersebut supaya ilmunya menjadi. Jadi ini kesepakatan. Kalau awak nak ada kuasa yang begini, buat yang begini. Kalau engkau nak ada kuasa yang begitu pula, buatlah begitu. So, ini keadaan-keadaannya. So, contoh disebutkan di sini, sebahagian sarana persembahan yang sering digunakan oleh tukang sihir dalam mendekatkan diri kepada syaitan. Jadi, kenapa mereka ni perlu buat? Ia adalah keadaan yang mana mereka ni patuh, mereka taat. Kalau kau dengar cakap aku akan dengar cakap engkau. Dia begitu keadaannya. Kalau ahli sihir, dia dengar cakap syaitan, syaitan akan bantu dia. Jadi apa sahaja yang si tukang sihir ni minta syaitan lakukan, syaitan akan lakukan untuk dia. Kerana apa? Tadi dia dah dengar cakap dia. Maka antara perkara ni, tapi perkara-perkara yang syaitan suruh lakukan di sini ialah perkara yang jahat. Perkara yang merosakkan akidah. Perkara yang boleh mengeluarkan dia daripada agama, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu penting kita ada ilmu tentang sihir ini supaya kita tidak terjebak dengan perbuatan-perbuatan ini. Kerana begini jemaah, kemungkinan ada keadaan-keadaan yang mana kita terdesak, yang mana kita tidak ada pilihan. Namun kerana keadaan-keadaan yang begitu, kelemahan iman yang ada pada kita, kejahilan yang ada pada kita, yang kita lebih menurut kepada hawa nafsu kita, kemungkinan besar ada orang yang mudah untuk terjebak dengan perkara-perkara yang kotor begini. Sebab tu di sini dijelaskan kepada kita, antaranya ialah menjadikan Al-Quran sebagai alas kaki, na'udzubillahi min zalik lah, perkara begini. Menuliskan ayat Al-Quran dengan kotoran, kemudian solat tanpa berwuduk, maknanya tak solat lah kan, begitu keadaannya. Sebab kalau kita tahu solat ni kena ada wuduk, baru sah kan. Kemudian
selalu dalam keadaan yang junub, contohnya di sini berikan, ataupun yang keenam di situ mengorbankan binatang untuk syaitan dengan tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih. Kemudian di sini ada dia berikan contoh kepada kita berbicara dengan binatang dan sujud kepada binatang, ataupun menulis mantra-mantra dan menggunakan lafaz-lafaz yang bukan berbahasa Arab serta mengandungi kalimat-kalimat yang kufur. Ini antara contoh. Sebenarnya ada banyak lagi. Lihat kepada apa yang diinginkan. Namun yang pentingnya apa yang diperintahkan oleh iblis, syaitan di sini ialah perkara-perkara yang merosakkan akidah seseorang, yang menyebabkan keadaan dirinya tidak bertuhankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang jahat. Maka sebab itu di sini kata kepada kita, jelaslah bagi kita bahawa jin ni dia ambil arahan daripada syaitan. Okay? Jin akan membantu tukang sihir ataupun ahli sihir dengan syarat adanya imbalan atau persembahan. Imbalan persembahan tu tadi ialah contoh-contoh yang telah saya sebutkan sebagaimana yang disenaraikan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitabnya ini. Dan dikatakan semakin besar kekufuran tukang sihir tersebut, maknanya semakin besar yang dia lakukan tentang kekufuran itu tadi, maka semakin besar pula ketaatan yang akan diberikan syaitan ataupun jin kepada orang ini. Dan semakin cepat dia memenuhi permintaannya. Jadi apabila ahli sihir tersebut tidak mahu menjalankan atau memenuhi perbuatan-perbuatan kufur yang diperintahkan oleh syaitan, maka dia tidak akan mahu menjadi pembantunya dan tidak akan mentaatinya. Sebab tu tadi saya kata, kalau ahli sihir ini dia nakkan sesuatu, dia perlu dengar cakap syaitan. Dia perlu taat apa yang syaitan perintahkan. Barulah sihir yang dia belajar akan dapat, kita panggil it works lah, ada kesannya, ada pengaruhnya kepada orang yang ingin dia lakukan. Maka di sini dijelaskan kepada kita, ahli sihir dan syaitan adalah dua sejoli. Dia berikan satu perkataan ni, yang bertemu dan mengikat perjanjian untuk bermaksiat kepada Allah. Jika anda melihat wajah tukang sihir, anda akan mendapatkan kebenaran apa yang saya tulis ini. Jadi Syekh ni kata, kalau kita ni faham tentang keadaan ini dan kita dapat lihat wajah mereka ni kan, maka kita akan nampak kebenaran tentang apa yang disebutkan oleh beliau di dalam kitabnya. Maka dia kata, jika anda mengamati kehidupan tukang sihir tersebut ataupun ahli sihir tersebut lebih dekat lagi, anda akan menyaksikan bahawa dirinya menanggung penderitaan dan siksaan batin yang luar biasa dengan isterinya, anak-anaknya atau bahkan dengan dirinya sendiri. Ini akibatnya kalau seseorang dia mengamalkan ilmu sihir, dia tidak ada kebahagiaan. Mungkin yang dia ada hanyalah kepuasan hatinya apabila dia dapat mengenakan orang lain ataupun dia dapat merosakkan kehidupan orang lain. Namun kehidupannya sendiri banyak masalahnya. Kerana apa? Satu, dia berteman dengan syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kehidupan dia mentaati makhluk, iaitu iblis, syaitan dan jin itu tadi. Dia tidak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara ini, sebab itu ini adalah ilmu yang penting juga kita pelajari, kita fahami agar kita tidak menjadi seorang muslimah yang memandang remeh tentang isu ini. Kerana ingin saya tekankan juga, walaupun kita berada, orang kata, dalam Ustazah, kita ni berada pada tahun 2021, kan? Orang kata tahun Facebook, zaman Instagram, semuanya dah moden. Takkanlah nak belajar pasal sihir ni, ada ke lagi? Sihir ini, ia akan wujud hingga ke hari kiamat dalam apa jua bentuk, apa juga cara. Kita kata kita sudah berada pada zaman yang moden. Sihir juga sudah berpindah pada zaman yang moden. Kita boleh dapati banyak perbuatan-perbuatan sihir, banyak ahli sihir yang
dipromosikan ataupun mempromosikan khidmat mereka menerusi social media. Sebab tu saya kata, perkara ini dia tidak berhenti hingga ke hari kiamat. Dan ia menjadikan satu keperluan untuk kita memiliki ilmu tentang hal ini, agar kalaulah kita berada pada situasi-situasi yang mungkin terdesak itu tadi, yang kita kata kita tidak ada cara lain, tidak ada pilihan lain, keimanan kita akan membantu. Keimanan dan pengetahuan kita, keilmuan ataupun ilmu yang kita miliki, mudah-mudahan ia dapat membantu untuk mendinding diri kita daripada terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya mendinding diri kita daripada perbuatan jahat jin dan syaitan. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita akan berjumpa pada minggu hadapan untuk mengikuti sambungan perbincangan berkenaan dengan sihir dalam pandangan Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana dalil-dalil yang menunjukkan tentang keberadaan jin dan syaitan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita akan lebih dapat memahami pengertian sihir itu tadi dengan lebih baik. Okey, itu sahaja. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan kepada kita semua, memberikan kekuatan dan juga kelapangan masa untuk kita bertemu pada minggu hadapan di tempat yang sama, di masa yang sama. Saya tutup kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.